ni tadi Kak apa nama Kak Angie dengan Kak Fauzia. Kak Fauzia. Fauzia, you buat Zapin Malaysia. Ya. Okay. So you see what happened dalam negara kita. Zapin Malaysia ini sebenarnya datang pada pengaruh filem Melayu. Tahun 50-60-an. Yes, Zapin lagu-lagu P. Ramlee, ciptaan Ahmad Nawab, memainkan lagu-lagu yang mirip-mirip ke Masri bunyinya atau bunyinya dengan Arab-Arab sikit, nak isikan benda tu dalam filem, lalu diciptalah tarian-tarian yang bersumbarkan sesuatu yang ada di daerah kita. Jadi di situ pertama kali Zapin Malaysia keluar dan kemudian kurikulum Zapin Malaysia diperkembang di Kompleks Budaya Negara tahun 70-an. Kita yang sebaya-baya orang Pencen ni, itu kita ingat kita belajar kat sekolah. Jadi saya ni waktu tu saya saya mula kerja dengan Universiti Melaya. Saya pulang dari Pulau Hawaii, saya dah habis masters tahun 82, saya balik dari Hawaii. Tapi masa tu naib chancellornya adalah Allahyarham Engku Aziz. Engku Aziz adalah bangsawan Johor, keturunan Johor, dan dia sangat bangga dengan kesenian Johor. Ghazal dibangunkan, semua keroncong dimainkan, cuma satu yang tak dapat dibuat. Dia nak pugar balik Zapin. Dia tahu bahawa Zapin dah mula hilang. That was the first time saya dipanggil ke pejabat beliau dan dia kata kat saya, semua paksaan tau. He forced me. He said, Anis, after this you're going to continue your studies, you're going to do your doctoral studies in Michigan, tetapi I will not let you go until you finish a project. The project is a documentary on Zapin di Johor. That was the first time I heard the word Zapin Johor. Tak pernah dengar. Tahun 82. So setahun saya buat, saya pergi ke Muar. Kebetulan, kerana saya nak menghubung kaitkan dia punya hayat dia, sejarah dia. Rupanya saya terpijak lubuk Zapin. Saya tak tahu pun. Di Johor, lubuk Zapin adalah di Muar. Jadi orang Muar patut bangga bahawa dia lubuk Zapin sebab Muar adalah bandar kosmopolitan. Ya, bandar kosmopolitan yang bersaing dengan Melaka tapi punya identiti tersendiri. Di Muar lah berlakunya pembauran Hadrami Melayu. Bila saya ke Muar, saya melihat rupanya memang betul Zapin Melayu dah mulai hilang. Saya berjelajah ke kampung-kampung. Tak cukup dengan itu, saya tak puas hati. Saya jumpa lagi keturunan raja-raja yang berada di Batu Pahat. Itulah pemugaran saya pertama. Dan bila saya dah hantar dokumentari, the first documentary ever on Zapin Johor was that project to him. Saya dah berniat untuk continue my doctoral studies, membuatkan analisis on Minangkabau sebab saya punya masters, I wrote about Minangkabau, Randai. That changed my complex perspective. Dari situ saya menelusurilah, mencarilah manalah sifat Zapin Melayu Johor sebenarnya. Because you know why? Empire Johor sangat besar. Empire Johor dulu sangat besar. Empire Maritime sangat besar. Takkanlah tak ada puing-puingnya atau bekas-bekasnya. Tekaan saya, kelas saya betul. Saya ke pulau-pulau Penyengat, saya ke Pulau Bintan, saya sampai ke Tembelan. Rupanya sampai ke Siak Indrapura, masuk ke istana, di Perbaungan Serdang. Lama saya buat kerja. Saya melihat kemiripan gerak-gerak Zapin yang ada di dunia pesisir Melayu, khususnya di Kerajaan Empire Johor. Itulah penggerak pertama saya melahirkan disertasi dan saya lepas PhD thesis itu diterbitkan oleh Oxford University. So the first ever publication of Zapin Johor by Oxford University. Setelah itu, masa itu kerajaan di Johor di bawah pimpinan Tan Sri Abdul Ghani Osman. Dia masa itu berpindah dari Federal Minister daripada menjadi Menteri Penembelian dan Sukan. He became the MB of Johor. He was a colleague in UM. He read my Oxford book, and because I identified the location, Ledang, Tangkap, Pagu, Muar, Lengon, or the pesisir, Hulu, the whole story, you can read it. It's there. Just Google my name, you find the book. You can read it. But what happened is very interesting, you see. Johor punya konsep is bagaimana nak menggerak jati diri anak muda Johor ni supaya dia sayang dan kasih dengan sesuatu yang not very specific to particular people. Kalau kena orang Jawa, orang Bugis, dia nak something universal di Johor. So I presented this, he read the thesis, he read the book, and he said, can we revive? That was the revival program 1996. Saya mengajar pertama kali di Gunung Ledang punya resort. And we introduced the Zapin Melayu, which you saw.
So the combination of all the best langkah was brought there. So siapa anak-anak buah saya yang belajar zaman itu, mereka tahu. Dan sifatnya, you see that is very beautiful, is very refined. Berbeza kalau orang Melayu berzapin dulu, dia mesti dulu berlandaskan, dia main atas permaidani. Di bawah permaidani itu adalah tika rotan, tika permaidani, baru melangkah. You can imagine how slippery it is, right? And if you tak boleh tahan, you kena buang. So tadi istana raja di Serdang, kalau itu terkelok keluar, raja tak bagi masuk dah istana selama 3 bulan. You can read that in it. So begitulah bermulanya pemugaran zapin Johor. Kenapa di Johor ramai orang tak mau berzapin dah, tak ada keturunan. Maka dari situlah anak-anak buah saya macam Rafi yang naik tadi ni, mereka bergiat, keluarlah zapin-zapin di kampung-kampung yang diwariskan oleh keluarga. You understand me? Mereka teruja bahawa kampung X ada zapin, kenapa kampung dia tidak ada? Keluarlah bapa saudara nenek dia kata ada. That was happened in 10 years. We managed to bring. So I just finished a documentary work on zapin. A book is coming out soon, and there's a festival Zapin Muar which I'm doing in August. Will be in Muar, khusus pada Muar. But the story is that this zapin now adalah istimewanya di Johor ialah bila kita angkat zapin di Johor, jati dirinya jelas. Setelah kita buat peristiwa ini, kita buat festival sekarang, maka orang Indonesia belajar dari kita, orang Singapura belajar dari kita. Naasnya mereka akan claim sebagai intangible cultural heritage. Naasnya mereka sedang memproses untuk diangkat sebagai warisan UNESCO. Naasnya kita belum buat itu. So that's what the process. So anyway, staging tadi menunjukkan bagaimana rapi dan halusnya. Itu zapin Melayu. Zapin kedua, Zapin Lenga. zapin Lenga. You see, bila cakap tentang Johor, hulu Sungai Muar tu sampai ke Gunung Ledang daerah itu tempat pemburuan Raja Melaka. Sultan Melaka, di situ mereka memburu. Ketika Portugis datang 1511, Sultan Melaka lari ke daerah itu, ke daerah Ulu Muar, tempat pemburuan. And kemudian dia menyeberang ke seberang. The story you know lah what happened Raja Sultan Melaka. Tetapi bersama dia itu dibawa segala orang-orang seniman segala macam, tak boleh berpindah ke seberang kerana mereka bergantung pada orang laut. Jadi puing ketinggalan, benda-benda yang tinggal tu ada di sepanjang Sungai Muar, daripada Ulu sampai ke Kuala. Maka Lenga ada satu lokasi dekat Pagoh yang zapin yang datang saya anggap adalah daripada zaman itu. Kerana Hadrami dah awal ada. Takkanlah Melaka di negeri Islam, dah ada awal. Kemudian ada di bawah lagi ada Tanjung Selabu di Bukit Pasir, which has just been revived. 35 tahun tak pernah dimainkan, baru revive, dia producing that. Barulah turun ke Bandar Maharani, ke pesisir, semuanya berzapin sampai turun ke Pontian, sampai ke ujung ke Gelang Patah. So that's why Lenga becomes satu tradisi yang luar biasa. Sebab di Lenga orang berzapin tak menghitung kero tadi, hitung 1 sampai 8. Zapin you don't count. Setiap pezapin bermula dengan main marwas. Bila dah pandai main marwas, baru boleh melangkah. Sebab itu bila gerak menganak, dia tak ada problem. If you learn 1 to 8, you have problem to go into a quarter beat. You cannot do 8 beat, you cannot do 16. Faham tak? So this is why kekuatan Lenga, main pada lutut, geraknya laki-laki belaka. Kemudian sebab tahun 70-an, 80-an, selepas pemugaran zapin di Johor, maka banyaklah anak-anak gadis masuk, dilembutkan kepada anak gadis. So berbeza dengan lelaki. Haram untuk lelaki menari macam perempuan, haram untuk perempuan menari macam lelaki. Okey, zapin Ginjat pula. Ginjat, kataan ginjat tu ada share dengan dinjat. Dinjat dengan ginjat maksudnya kaki tak meletak di bumi, berginjat-ginjat. Dia zapin ini berasal daripada kampung Sarang Buaya di Muar, dekat sempadan nak masuk ke Batu Pahat tu. Ada satu jalan yang paling panjang, Jalan Pari Yusof namanya, panjang. Daripada kampung Sarang Buaya sampai ke bawah ni, ke Bukit Muar, dan di sana ada 4 zapin. Bayangkan one location ada 4 zapin. Zapin Dinjat, Zapin Mapum, Pak Lipat dan Putalam. 4. One river, one parit. Itulah maka Dinjat came from kampung Sarang Buaya, dibawa oleh Guru Wak Tuliman. Dia bergabung dengan Zapin Mapum. Lalu dulu masa saya belajar Ginjat, first time saya nak angkat Ginjat, saya tak sanggup buat. Lutut saya sakit sebab geraknya tak boleh letak flat on the ground.
Apa yang kita tengok tadi adalah adaptasi daripada ginjal yang asal pada ginjal supaya wanita boleh masuk. Bayangkan wanita tak boleh masuk ginjal. Sebab itu digabungkan, diperhaluskan. Itulah ginjal. Okey, kita terus ke persembahan. Okey, kita dah nak habis dah. Okey, kita sambung dengan salah satu lagi zapin yang popular dan diamalkan, dipraktikkan di daerah Muar yang dipanggil zapin parit sakai. Dan kita teruskan kemudian dengan zapin daripada daerah Pontian yang dipanggil zapin cokok. Kita jemput penari-penari kita masuk dulu. Okey. Ijan, ready? Penonton sekalian, zapin parit sakai dan juga zapin cokok. Nuansa zapin.